Salam sejahtera, terima kasih Anda bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Kemarin kita dikejutkan dengan tindakan Najib Tun Razak membuat kenyataan media yang benar-benar tak sangka sama sekali. Selepas 2 tahun berada di penjara, barulah Najib Tun Razak membuat pengakuan mengejutkan itu. Barulah Najib Tun Razak, bekas Perdana Menteri, memohon pengampunan daripada rakyat jelata. Najib menyatakan bahawa beliau secara ikhlas dan penuh daripada ke dalam hatinya, beliau memohon maaf atas skandal 1MDB. Walau bagaimanapun, Najib tidak membuat pengakuan bersalah ataupun beliau masih tetap Najib masih tetap mempertahankan bahawa beliau bukan orang yang bersalah dalam kes 1MDB. Hari ini, akhirnya yang kita tunggu-tunggu. Apa komen daripada Anwar Ibrahim, Kerajaan Malaysia, berkaitan dengan permohonan maaf Najib Tun Razak? Akhirnya Anwar kata, dia terima baik permohonan maaf Najib. Perdana Menteri Anwar Ibrahim menerima baik permohonan maaf daripada Najib Razak berhubung skandal 1MDB. Kata Anwar, terima baik. Katanya ketika ditanya mengenai perkara itu selepas solat Jumaat di Putrajaya. Semalam, Najib dalam satu kenyataan yang dibacakan oleh anaknya, Nizar, di Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur memohon maaf kerana skandal 1MDB berlaku semasa pentadbirannya, tetapi mempertahankan bahawa dirinya tidak bersalah. Kata Najib, setiap hari saya berasa amat terluka mengetahui segala kecurangan dalam 1MDB berlaku semasa di bawah pengawasan saya sebagai Perdana Menteri dan Menteri Kewangan. Tiada lain yang dapat saya nyatakan selain memohon maaf secara terbuka kepada seluruh rakyat Malaysia, katanya lagi. Bekas Perdana Menteri itu juga menyebut artikel yang diterbitkan The Edge awal bulan ini yang mendedahkan bagaimana Jolo dan dua eksekutif Petro Saudi, Patrick Mahoney dan Tarek Obaid, berpakat untuk menyelewengkan dana 1MDB. Najib yang sedang menjalani hukuman penjara 6 tahun dan terlibat dalam prosiding undang-undang lain berkaitan 1MDB, mendakwa artikel tersebut merumuskan bahawa dia telah ditipu. Rumusan daripada artikel The Edge menyebabkan atau menyatakan Petro Saudi dan Jolo bersubhat untuk memperdaya saya. Saya tak sedar Petro Saudi telah mengalihkan dana 1MDB dan saya langsung tidak mengetahui saya telah menerima wang daripada dana yang dihantar oleh 1MDB kepada Petro Saudi. Walaupun sukar untuk sesetengah pihak memahami, saya telah dinasihati dan dengan jujur percaya pada masa itu, dana yang saya terima adalah sumbangan politik dari Arab Saudi, katanya. Bagaimanapun, artikel The Edge yang disebut Najib tidak menyatakan dia bersalah sepenuhnya seperti didakwa. Artikel itu menyatakan Najib tidak sedar penyelewengan yang berlaku dalam 1MDB. Tapi hanya sehingga 2010 saja berkaitan penyelewengan AS 1.5 bilion daripada bon yang diterbitkan pada 2009. Artikel itu tidak menyimpulkan jika Najib kekal tidak tahu apa yang berlaku selepas itu. Spekulasi juga bertiup kencang bahawa keputusan kerajaan untuk merangkas satu rang undang-undang adalah berkait rapat dengan Najib yang sedang menjalani hukuman penjara 6 tahun berkait kes SRC internasional. Dua komen daripada netizen di ruangan Malaysia kini berkait isu ini ialah, kata Mujahid, kesian Rosma, sekarang dia pergi pasar selalu beli yang murah je, kata beliau. Mujahid juga kata Najib minta maaf kerana ia berlaku semasa pentadbiran dia.
Bukan pasal dia yang melakukannya. Pandai Najib ni, simpan dia, lama-lama dikajang, kata Mujahid. Sekian untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda, tekan butang subscribe. Salam sejahtera, terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Akhirnya kita ketahui ini pendakwaan sebenar terhadap GISBH. Selama ini menjadi spekulasi apakah kesalahan sebenar yang dilakukan oleh GISBH sehingga ada beberapa aktivis NGO dan ahli politik khususnya memberikan komen, dan ada juga yang cuba mempertahankan beberapa perkara berkait dengan GISBH, termasuk PAS telah pun mengeluarkan kenyataan bahawa jangan keterlaluan terhadap siasatan GISBH, jangan melampau, kata mereka. Hari ini inilah sebabnya GISBH didakwa, dan ini pendakwaan mereka. Bukan calang-calang, memang luar biasa, ngeri dan menakutkan. Jadi ahli kumpulan jenayah terancam, ini tuduhan dihadapi CEO GISBH dan 21 individu. Wah, rupa-rupanya inilah pendakwaan yang telah dijatuhkan terhadap CEO GISBH dan 21 individu yang lain, yaitu menjadi ahli kumpulan jenayah terancam. Wow, ini bukan satu pendakwaan yang biasa-biasa. Ini satu pendakwaan yang memang luar biasa, menakutkan, dan boleh kata ngerinya luar biasa. Didakwa di Mahkamah Session Selayang, Selangor atas tuduhan menjadi ahli kumpulan jenayah terancam. Itu pertuduhan dihadapi Ketua Pegawai Eksekutif Global Ikhwan Services and Businesses Holding GISBH, Datuk Nasiruddin Muhammad Ali bersama 21 yang lain hari ini. Kesemua mereka terbabit didakwa melakukan kesalahan itu mengikut Akta Kesalahan Keselamatan Langkah-Langkah Khas 2012 atau SOSMA. Semua tertuduh menjawab memahami pertuduhan yang dibaca jurubahasa mahkamah di hadapan Hakim Lailatul Zuraidah Harun alias Harun. Namun, tiada pengakuan direkodkan kerana kes membabitkan Akta SOSMA adalah dalam bidang kuasa Mahkamah Tinggi. Peguam Datuk Rosli Kamarudin yang mengetuai barisan pembelaan mewakili semua tertuduh memohon panduan dari mahkamah mengenai soal jaminan kerana pertuduhan kerana kes akan dibawa ke Mahkamah Tinggi. Urusan jaminan akan dilakukan di Mahkamah Tinggi menurut Hakim. GISBH menggemparkan negara apabila terbongkar penganiayaan kanak-kanak termasuk salah laku seksual di rumah jagaan berkaitan syarikat yang terpalit dengan ajaran sesat itu. Saudara-saudara sekalian, sekarang ini sudah beberapa buah negeri telah pun mengisyaratkan, telah pun menyatakan bahawa GISBH telah membawa ajaran yang sesat. Seramai 402 kanak-kanak berusia antara 1 hingga 17 tahun telah diselamatkan pihak polis. Mereka terbabit dipercayai dieksploitasi di rumah 20 rumah kebajikan di Selangor dan Negeri Sembilan dalam Ops Global pada 10 September lalu. Saudara-saudara sekalian, ini memang menggemparkan seluruh Malaysia. Bayangkan pertuduhan yang dijatuhkan terhadap CEO dan 21 individu GISBH ini rupa-rupanya bukan pendakwaan yang biasa-biasa. Jarang-jarang orang akan dijatuhkan ataupun dikenakan pertuduhan seperti ini, pendakwaan seperti ini. Sangat jarang. Biasanya akan dikenakan hukuman ataupun pendakwaan yang biasa kita dengar. Tapi yang ini betul-betul luar biasa. Bayangkan, mereka dianggap menjadi ahli kumpulan jenayah terancam. Inilah tuduhan yang dihadapi oleh CEO GISBH. Semoga dengan pendedahan dan juga dengan pendakwaan ini
ramai orang mula terbuka, dan pendedahan demi pendedahan, pembuktian demi pembuktian, pencerahan demi pencerahan akan membuatkan kita lebih memahami siapa itu GISBH yang sebenarnya. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda, tekan butang subscribe. Bye-bye.